Saya akan ambil masa terlebih banyak berdiam. Kemudian paling kuat tuan-puan sekalian, kita jangan terlalu banyak berfikir kerana kita akan dirasuk dengan overthinking. Itu jawab pendakwah terkenal Ustazah Asma Harun apabila ditanya cara dia menangani kecaman netizen di media sosial. Kata Asma, kecaman tidak memberi kesan kepadanya kerana menyifatkan media sosial bukan alam nyata. Malah, Asma berpendapat banyak berfikir mengenai kecaman boleh menambah tekanan. Sebaliknya, jika seseorang mengamalkan zikir, ia akan membantu membuka jalan terhadap penyelesaian sesuatu masalah. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan Ustazah ya. Tapi nak tahu juga, aktiviti untuk bulan Ramadan ni sibuk ke? Bila tiba bulan Ramadan, jika boleh kita memang mengurangkan sedikit kesibukan kita kerana ini adalah bulan pesta ibadah. Dalam waktu yang sama, saya tak menghadkan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan kerja dakwah. Maksud jemputan kuliah, jemputan ceramah. Baik, selain daripada aktiviti mungkin berdakwah di media sosial, macam kita tahu Ustazah kan aktif di media sosial kan. So untuk yang orang kata berdakwah mungkin secara fizikal, ada tak Ustazah aktiviti untuk berlaku? Secara fizikal saya turun ke lapangan. Kemudian aktiviti kita melalui NGO, kita beri makan, kita iftar kepada asnaf fakir miskin. Kebanyakannya kita hantar di Sabah dan Sarawak. Nama Ustazah ni tidak asing lagi lah di dalam pengguna media sosial, khususnya netizen Ustazah. Betul. So macam mana Ustazah sendiri orang kata hadapi orang kata skala orang kata dunia pancaroba dalam media sosial ni? Sebab kalau kita tengok nama Ustazah boleh tahan juga kan. Sensasi juga sekarang. Sebenarnya sensasi tu dia naik turun kan. Alam media sosial adalah satu alam yang tidak nyata, bukan realiti. Saya nak sebut fake tidak juga sebab ramai orang jujur di media sosial, tetapi sekiranya kerana alam media sosial menyebabkan alam nyata kita ni terganggu, maka kita amat rugi. Sebab hidup sebenarnya kita ada di alam nyata. Dan perasan atau tidak, kebanyakan orang yang kalaupun dia maki hamun di media sosial, di alam nyata dia bukan orang sebegitu. Di alam nyata lidahnya tidak menyebutkan perkara-perkara demikian. Maksudnya orang lebih mudah melanggar batasan bila tulisan, tapi bila lisan dia jaga. Sebab itu kadang-kadang bila kita berada di situasi seperti ini, kita cuba berlapang dada, memaafkan, cuba terbuka, dan ingatlah orang akan ingat pasal kita lebih kurang mungkin seminggu, 2 minggu, sebab semua orang ada urusan harian. Jadi kita pun teruskan kehidupan. Kalau mereka berkata keji terhadap kita, meneruskan alam kehidupannya, kita juga perlu meneruskan. Dan kita terima juga kita pun ada kekurangan dan kesilapan, dan semua itu boleh membantu kita menjadi lebih baik. Ini menangani mungkin kecaman. Kalau mungkin dahulunya mungkin orang akan memberi kecam terhadap golongan selebriti kan. Tapi sekarang ni nampaknya kepada golongan pendakwah juga. So, macam mana Ustazah sendiri sebenarnya bukan saya seorang. Saya rasa ramai sekarang pendakwah juga menghadapi situasi begini. Masya Allah. Kadang saya fikir macam ni tau. Artis pun boleh kuat ya hadapi kecaman. Apatah lagi sebenarnya kita orang yang ada ilmu, ada pengetahuan, sepatutnya kita lebih kuat. Subhanallah. Sebab kecaman ini adalah lumrah yang dilalui oleh mereka yang dikenali ataupun orang yang ada pengaruh. Saya bukan nak buat perbandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tengok para Nabi semua menempuh jalan yang sama. Cuma bezanya sama ada kita dikecam kerana perkara yang benar ataupun sebaliknya. Perkara yang kita buat memang sengaja mengundang sesuatu yang negatif. Jadi kalau pesanan saya bagaimana saya hadapi, saya akan ambil masa terlebih banyak berdiam. Kemudian paling kuat tuan-puan sekalian, kita jangan terlalu banyak berfikir kerana kita akan dirasuk dengan overthinking. Kita lebih banyak perlu berzikir. Kadang-kadang ada waktu ketikanya kita bukan banyak fikir tapi banyak zikir. Kerana banyak fikir dia menambahkan tekanan, banyak zikir dia membukakan jalan.